Zaman terus beredar, teknologi semakin canggih dan mengkagumkan. Terdapat ramai di kalangan ibu bapa, terutamanya yang tinggal di kota metropolitan atau bandaraya, masih menggunakan perkhidmatan doktor di klinik dan hospital. Satu hakikat yang harus diterima, bahawa biarpun kecanggihan teknologi melanda masa, biarpun perubahan teknologi sentiasa menyediakan sesuatu yang baru dan moden di bidang dunia perubatan, namun perkhidmatan Tok Mudim masih terus digunakan dan diperlukan oleh setengah masyarakat. Yang jelas, biar cara dan kaedahnya berbeza, tapi Berhatan tetap membawa satu pengertian bahawa ianya adalah satu peralihan zaman kanak-kanak ke zaman remaja dan merupakan satu ujian dalam ketahanan diri dan jati diri bagi memperlihatkan kemampuan seseorang itu telah bersedia memasuki alam dewasa. Amalan dan adat adalah antara faktor yang mencerminkan ketamadunan sesuatu bangsa. Amalan yang telah sebati dan serasi dengan sesuatu masyarakat menjadi adat yang mesti diikuti. Biarpun masyarakat kini berada dalam zaman ledakkan teknologi maklumat, namun amalan tradisi umpamanya Berhatan masih lagi diamalkan oleh setengah masyarakat Melayu. Bagi masyarakat Melayu yang beragama Islam, Berhatan telah menjadi adat dan kewajipan yang mesti dilaksanakan. Sekiranya tidak dilaksanakan, maka Islamnya tidak sempurna. Kebiasaannya, sebelum sesuatu majlis Berhatan diadakan, ibu bapa yang terlibat akan berkumpul dan berbincang di sebuah rumah induk. Tok penghulu atau ketua kampung akan bertindak menjadi orang penting atau orang tengah bagi menjayakan majlis tersebut. Majlis Berhatan beramai-ramai ini semakin kurang diamalkan. Sejak kebelakangan ini, Berhatan secara tradisional dengan menggunakan khidmat Tok Mudim hampir pupus. Dalam era teknologi maklumat ini, perkhidmatan doktor digunakan secara meluas. Jadi, teruskan sindangan ini yang untuk rancangan besok, itu untuk membuat balai. Bagi melaksanakan dan menjayakan majlis tersebut, beberapa orang ditugaskan untuk menyediakan persiapan dan keperluan memasang khemah, seperti mencari buluh atau batang pinang untuk dibuat khemah dan sebagainya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dalam apa jua majlis kenduri atau keramaian yang bakal diadakan, sikap gotong royong dan tolong menolong sentiasa menjadi amalan masyarakat Melayu di kampung. Lebih-lebih lagi, majlis yang melibatkan seluruh orang-orang kampung. Pembahagian tugas yang disusun aturkan hasil dari perbincangan atau disebut musakarah mencerminkan budaya Melayu masih mengekalkan konsep toleransi dan rasa kekitaan. Sikap saling bekerjasama dan tolong-menolong inilah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang-orang kampung sama ada tua ataupun muda. Yang berat diringankan dan ringan dipermudahkan. Jelas, disinilah kekuatan sistem pembahagian tugas yang disusun rapi telah lama wujud dan masih menjadi amalan dan budaya unggul masyarakat Melayu di kampung. Bagi majlis besar seumpama ini, lazimnya daging lembu atau kambing adalah antara menu hidangan. Acara penyembelihan selalunya dibuat sehari sebelum sesuatu majlis diadakan.
Sebelum majlis berkhatan dijalankan, kanak-kanak akan berkumpul beramai-ramai untuk diberi nasihat dan menenangkan perasaan takut di hati mereka oleh ketua kampung atau tuk penghulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan mengadakan lagi satu, iaitu tradisi yang telah lama ditinggalkan, iaitu tradisi untuk majlis berkhatan. Saya ambil kesempatan di sini akan beritahu pada ibu bapa semua, tolong jaga anak-anak baik-baik dan berilah ia panduan tentang berkhatan ni supaya dia tidak akan merasa takut. Yang mana susah-susah hati itu bagi ketenangan, jangan menangis. Dia tak potong habis, potong sikit je. Sebelum tu saya akan serahkan kepada Tuan Penghulu untuk memberi kata-kata haluan. Dengan hormatnya silakan Tuan Penghulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih pada semua penduduk dalam kampung ini di atas kerjasama yang telah diberikan daripada mula persiapan untuk mengadakan majlis berkhatan yang akan diadakan pada hari ini. Setelah perangsang dan nasihat diberikan, kanak-kanak kemudiannya akan didukung di atas bahu saudara mara atau orang dewasa untuk diarakkan menghala ke sungai. Bagi memeriahkan suasana majlis, pukulan kompang oleh pemudi-pemudi kampung dipersembahkan untuk mengiringi perarakan tersebut. Sebelum majlis berkhatan dilangsungkan, sudah menjadi amalan dan adat, kanak-kanak yang terlibat terlebih dahulu disuruh mandi untuk menyejukkan badan dengan merendamkan diri di dalam sungai buat beberapa ketika. Ini bertujuan untuk mengecutkan dan melembutkan hujung daging kemaluan bagi memudahkan ianya dikhatankan. Selesai sahaja mandi, kanak-kanak tersebut menyarung kain dan diarak menuju ke rumah induk. Setelah sampai di rumah, kanak-kanak tersebut akan diturunkan dan naik ke rumah berkumpul untuk menanti giliran. Untuk adik-adik semua, dengar baik-baik di sini. Sekarang tibalah masanya untuk majlis berkhatan. Okey, naik. Naik dulu. Naik. Buka kasut. Jangan berabah. Tenang-tenang. Tak ada apa, putus sikit je. Okey, duduk sana. Duduk elok kumpul. Okey, duduk. Lazimnya, Tok Mudim akan datang awal untuk memastikan segala persiapan berjalan lancar.
Antara persiapan alat-alat ialah seperti pisau tajam, pengepit, batang pisang dan ubat penahan sakit. Siapa yang nak sunat dulu? Angkat tangan. Tadi kata berani nak sunat Tok Mudin kata. Siapa kata nak sunat Tok Mudin? Orang tu yang bagi nak yang tahu tu. Cepat angkat tangan. Yang mana satu? Sudah. Angkat. Okey. Yang pertama masuk jawi, Adik Izzat Farhan. Majlis berkhatan hampir bermula. Debaran kanak-kanak yang akan dikhatankan kian terasa. Seorang demi seorang kanak-kanak masuk untuk memulakan majlis berkhatan dan diikuti dengan kanak-kanak lain. Tok Mudim siap sedia menjalankan tugas. Seorang waris atau orang dewasa dikehendaki membantu memegang dan mengangkat kedua-dua belah kaki kanak-kanak tersebut. Sebelum itu, kemaluan itu akan dibubuh sejenis cecair bagi menahan sakit. Selalunya, doa dan jampi akan dibaca oleh Tok Mudim bagi memastikan keselamatan terjamin serta mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tok Mudim mengepit hujung kemaluan dan memacak dengan dui besi bagi mengelakkan terkena hujung daging kemaluan. Setelah Tok Mudim memastikan keselamatan terjamin, barulah acara berkhatan dijalankan. Dari sudut agama Islam, mazhab Asy-Syafi'i berpendapat berkhatan hukumnya wajib sama ada lelaki dan perempuan. Sementara mazhab-mazhab lain ada yang mengharuskan dan ada yang sunat. Menurut sejarah, berkhatan bermula sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Kemudian, ianya telah menjadi satu kewajipan dan kemestian oleh orang-orang Islam umumnya sehinggalah ke hari ini. Kalau dulu berkhatan diwajibkan ke atas orang-orang Islam atas kehendak hukum agama itu sendiri, tetapi kini berkhatan juga telah dilaksanakan oleh orang-orang yang bukan Islam bagi tujuan kebersihan dan kesihatan. Sebenarnya, dari segi khasiat dan kebaikannya, berkhatan ini memiliki beberapa khasiat tersendiri, misalnya dapat menyucikan diri dan menambahkan kelebihan nikmat berumah tangga. Menurut sosio budaya Melayu, berkhatan pada masa dahulu lebih meriah dan disambut secara besar-besaran kalau dibandingkan pada masa ini. Malahan, sambutannya dianggap sebagai tamasya yang mana lebih meriah daripada majlis perkahwinan. Kanak-kanak yang selamat di khatan akan dibaringkan dan kain sarung yang menutup separuh badan itu akan digantung dengan tali agar tidak terkena luka. Sebelum meninggalkan majlis, selalunya Tok Mudim akan menasihati kanak-kanak agar mengikut segala pantang larang sekiranya mahu cepat sembuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dan rahmatnya juga kita telah berjaya mengadakan majlis berkhatan beramai-ramai di rumah Tuan Haji Abu Bakar pada petang yang mulia ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang telah memberi sokongan dan kesediaan kepada saya untuk berkhatan anak tuan-tuan. Jadi adik-adik telah pun dikhatankan hari ini dan adik-adik akan jadi orang muda. Jadi Pak Haji sunat ampah ni dengan cantik, dengan elok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Haji mau
kamu semua akan menjadi insan yang berguna, beramal, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nah? Okey. Jadi sebelum Pak Haji tu, Pak Haji minta maaf banyak-banyak lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Okey, jaga anak elok. Nak esok boleh balik. Ha? Okey, insyaAllah sama-sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa dan sanak saudara akan menemani dan menenangkan jiwa dengan memberikan sokongan moral kepada anak-anak mereka supaya menerima hakikat bahawa mereka telah berjaya melangkah ke alam dewasa. Sudah menjadi amalan turun-temurun masyarakat Melayu. Setiap majlis kenduri, tetamu dijemput dan diraikan bagi memeriahkan lagi suasana bermasyarakat. Di sesetengah kampung, berzanji atau marhaban memuji-muji Nabi sering diadakan bagi mengisi suasana sesuatu majlis. Tujuannya bukan sekadar hiburan tetapi mengisi suasana agar lebih meriah. Lazimnya, pada keesokan hari, kanak-kanak yang telah dipatankan kelihatan gembira keluar sambil bermain-main sesama sendiri.